Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Izzuddin bin Muhammad Kamal, nombor metrik A168056. Di kesempatan ini dan ruang ini, saya ingin berkongsi tentang penjelasan mengenai pegangan Kasim Ahmad terhadap kedudukan hadis dalam Islam. Sebelum kita mengenal pasti pegangan dan fahaman beliau, kita hendaklah mengenal pasti terlebih dahulu latar belakang beliau. Nama sebenar beliau ialah Osman bin Ahmad Ishaq. Kemudian namanya ditukar kepada Kasim oleh kerana menurut kepercayaan masyarakat Melayu, nama bayi yang kerap sakit perlulah ditukar. Beliau dilahirkan pada tanggal 9 September 1993 di Kampung Kubang Pasu. Kemudian beliau berpendidikan di Kolej Sultan Abdul Hamid, iaitu sekolah terbaik dan tertua di negeri Kedah. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya ke Universiti Malaya. Beliau merupakan seorang pelopor dan pengasas gerakan anti hadis di Malaysia, iaitu yang asalnya di Pulau Pinang. Beliau juga merupakan seorang ketua Jemaah Al-Quran di Malaysia, iaitu JAM. Beliau terdapat pertuduhan terhadap beliau mengenai anti hadis oleh beberapa jabatan mufti negeri. Antaranya ialah Pulau Pinang, wilayah Persekutuan dan juga Selangor. Kemudian perkara yang diutarakan oleh Kasim Ahmad di dalam video tersebut, beliau mengatakan bahawa hadis ini adalah bertentangan dengan Al-Quran. Beliau juga mempercayai Rasul tetapi tidak mengiktiraf hadis sebagai hujah dan dalil untuk menyelesaikan sesuatu. Ia mengatakan hanya perlu berhujah menggunakan Al-Quran sahaja sebagai dalil. Beliau mengatakan bahawa lebih separuh sahaja atau 60% daripada hadis merupakan hadis palsu dan tidak boleh dipercayai. Kemudian sedikit ulasan mengenai dakwaan beliau di dalam video tersebut. Seperti mana yang kita tahu, kedudukan hadis ni adalah sebagai sumber rujukan kedua selepas Al-Quran, yang mana kita tidak dapat mempertikaikan lagi dia punya kesahihan dan kebenaran. Kemudian di dalam Islam perlu berpandukan Al-Quran dan juga hadis sebagai sumber yang sahih dan benar. Jika selain daripada itu amat perlu diteroka lagi ia punya kebenaran selain daripada Al-Quran dan juga hadis. Berbagai ayat Al-Quran yang menjelaskan kewujudan dan keberadaan hadis sebagai sumber yang sahih dan kebenaran. Antaranya ialah di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, yang mana di dalam ayat tersebut menyatakan masuklah ke dalam Islam seluruhnya. Seluruhnya di sini adalah seluruhnya yang dimasukkan di dalam ayat tersebut ialah Al-Quran dan juga hadis. Maknanya di sini hadis dan Al-Quran sangat diperlukan dalam berhujah. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 32 yang berbunyi Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat di sini bermaksud taatlah Allah dan taatlah Rasulnya. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, yang bermaksud jika kamu berselisih di dalam sesuatu perkara, hendaklah kamu merujuk Al-Quran dan hadis sebagai sumber sebagai hujah untuk membuktikan kebenarannya. Ayat di sini menjelaskan bahawa jika kita berhujah, jika kita mencari suatu kebenaran dan jika berselisih antara suatu pendapat dan pendapat yang lain, hendaklah kita merujuk sumber yang utama, iaitu Al-Quran, dan sumber yang keduanya adalah hadis. Ini kerana hadis dan Al-Quran adalah sumber yang sahih dan benar. Al-Quran adalah seperti yang kita tahu adalah ayat suci yang memberi yang memberi makna yang banyak dan baik, dan pengajarannya amat banyak dalam Al-Quran.
Sekian daripada saya. Terima kasih.